Nampak yang bab 11 penduduk dan pertempatan. Peta tu nampak ah? Nampak cikgu. Okey, bagus. So, cikgu nak ucap selamat datang lah kepada satu Sitrin dengan satu Topaz macam biasa. So, kita mulakan tajuk kita hari ni, bab 11 penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. So, kita akan belajar tajuk Asia Tenggara. Minggu lepas pun Asia Tenggara kan, tapi dia bentuk muka bumi dengan saliran. Okey. So, hari ni kita ingat baliklah negara-negara di Asia Tenggara. Kamu ingat lagi tak negara-negara di Asia Tenggara ni ada berapa? 10 ke 11? Ingat 10 negara ke 11 negara? Ingat lagi? Dalam Asia Tenggara ke? Negara Asia Tenggara kita ni yang Malaysia, Thailand, Myanmar kan? Jumlah semua sekali berapa? Ada 10 cikgu. Okey, 11. Negara Asia Tenggara ada 11. Tapi ASEAN ada 10. Dia tak termasuk Timor Leste kan? Okey, so kamu ingat lagi tak yang minggu lepas cikgu test kamu lagi sekali? Yang warna purple tu negara apa? Purple. Ingat tak? Banyak tu purple. Myanmar. Bukan ni purple bawah, purple Myanmar, light purple. Oh, purple. Light. Indonesia. Okey. So light purple, Malaysia dululah kita tengok. Malaysia kamu tahu kan negara Malaysia. Okey, so Malaysia, ibu negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Okey. So yang light purple tu Sofia kata Indonesia. Ibu negara dia apa? Yang kat bawah tu kuning. Okey, Jakarta lah. Okey. And then yang warna kuning tu. Macam gajah, kepala Thailand. gajah. Okey, Thailand. Ibu negara dia? Bangkok. Yang minggu lepas cikgu tunjuk pasar terapung tu kan? Ya. Okey, warna dark purple kat atas tu, magenta tu. Atas Thailand tu. Okey, Myanmar. Dia punya capital? Naypyidaw. Okey. And then warna light red kat atas tepi dia? Vietnam yang grey, yang sebelum ni, yang warna red tu sikit. Light red tu. Yang tak ada Laos. Okey, Laos. Okey. Yang tak ada pinggir laut tu kan? Okey, ibu negara Laos? Okey, Vientiane. Yang grey tu? Okey, Vietnam. Ibu negara Hanoi. Okey. And then yang kecil kat bawah, yang warna orange sikit bawah tu, bawah Vietnam? Kemboja. Ibu negara? Phnom Penh. Okey. Then warna hijau sebelah kanan tu. Hijau? Filipina. Oh, Singapura dulu kat bawah ni. Cikgu tak ingat. Singapura bawah Malaysia yang kecil tu kan. Kecil sangat tak nampak. Okey. Ibu negara dia, dia adalah The Holding Singapura. And then warna hijau tu Filipina. Okey. Ibu negara? Manila. Okey. And then kecil yang di antara Sabah Sarawak tu. Okey, Brunei. Capital dia? Seri Bandar Begawan. Bandar Seri Begawan. Lepas tu last sekali yang kecil kat bawah ni. Kecil yang merah kat bawah. Timor Leste. Ibu negara? Dili. Okey. So ni adalah negara-negara di Asia Tenggara. Ada 11 buah. So nanti dalam word wall nanti kamu ingat. Word wall nanti cikgu akan nak kamu match bendera tu. Kamu ingat tak bendera? Minggu lepas kita belajar bendera kan? Nanti kamu try. So kamu tengok. Kamu boleh tengok dalam buku teks nanti. Okey. So kita tengok taburan penduduk lah. Taburan penduduk di Asia Tenggara dia sama juga macam penduduk di Malaysia. Hari tu kita dah belajar penduduk di Malaysia kan? Okey. Dia ada macam ni lah. Dia ada taburan penduduk. Ini adalah populasi, jumlah penduduk. Ini cikgu ambil dalam buku teks kamu lah. Kamu boleh tengok muka surat 1, 2, 3.
Okay, jumlah penduduk di Asia Tenggara ni 640 juta orang. Kamu rasa negara mana yang paling ramai penduduk? Kamu tengok angka dia. Malaysia ada 30 juta, 30 juta 791,000 orang. Yang ni adalah data bulan Jun 2016. Okay, Indonesia 200. So negara yang paling banyak sekali penduduk dia adalah negara Indonesia. Kamu tengok. Indonesia. Negara yang paling ramai nombor 1 Indonesia lah, 260 juta. 260 juta tau. Tengok Malaysia 30 juta je, tapi sekarang ni 32. Okay, data yang terbaru tu 32 something lah. Okay, so negara yang kedua paling ramai Filipina. Okay, 100 juta lebih. 102 juta, so nombor 2. Nombor 3 Vietnam. 94 juta orang. Cikgu rasa sekarang dalam 96 lah. Tak lama dia akan capai 100 macam Vietnam. So lepas tu kamu tengok Thailand 68 kan. Myanmar 54. Lepas tu Malaysia ni nombor 6. Malaysia nombor 6. Paling sedikit negara mana? Penduduk paling sikit. Singapura ke Brunei? Brunei paling sikit. Okay. Brunei paling sikit. Kamu tengok 400,000 je. Tak sampai pun setengah juta. Sebab negara dia kecil kan. Dia lebih kurang sama dengan Singapura. Tapi Singapura ada 5 juta. Kamu tengok. 5-6 juta orang. So ini adalah jumlah penduduk di Asia Tenggara. Okay. Jumlah penduduk dengan taburan. Yang ni buku teks kamu. Muka surat 122. Okay, kamu tengok yang warna merah, coklat dengan warna light. Light coklat ni kan. Okay, kamu tengok kalau warna merah tu padat. Yang ni sederhana, jarang. Okay, padatnya berapa? Ingat lagi tak? Padat lebih daripada 200 orang sekilometer persegi. Okay. Sederhana padat 50 hingga 200. Kalau jarang kurang dari 50. Maksud dia macam kalau dalam hutan tu, taman negara, hutan memang kurang lah. So kawasan yang merah. Nanti kamu kena loret. Kamu ada color pencil tak? Ada color pencil kan? Okay. So kita tengok padat macam ni lah. Yang ni yang cikgu tunjuk yang Malaysia kan. Padat. Maksud dia penduduk dia padat. Macam Bandar Menjelara tu padat lah. Okay. Okay, sederhana. Sederhana padat dia jarang sikit. 50 hingga 200 orang. Lepas tu jarang. Kamu tengok. Jarang ni selalu kat kampung ke kat bandar? Kampung. Kat area kampung, luar bandar kan? Tepi pantai. So yang ni penduduk jarang. Okay, so kamu dah boleh nampak tak? Penduduk dia ada populasi, jumlah penduduk dengan taburan dia kan? Okay, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Dia lebih kurang mencari tu juga, senang je. Okay, sekarang kita nak color. Kamu buka buku ni, muka surat 50 sampai 54. Yang ni, muka surat 50. Ada tak peta ni? Okay, so kamu tulis hari ni hari Khamis 29 Oktober. Okay. Jawapan dia buku teks, muka surat 122. Tapi kamu jangan color ikut buku teks tu. Kamu color ikut yang cikgu color ni. Cikgu dah colorkan modul kamu ni. Cikgu dah colorkan dengan warna. So kamu ikut color yang cikgu color ni. Sebab buku teks dia susah sikit. Dia ada banyak pulau kan. Sekarang ni cikgu ambil yang ni ikut modul kamu. So mula-mula kamu warnakan peta ikut petunjuk. Kamu color dulu. Petunjuk warna merah. Okey, kita tengok. Ni. Kisha boleh nampak tak? Petunjuk yang kotak bawah ni, Kisha. Kamu colorkan merah yang penduduk padat. Penduduk sederhana ni. Okey, kamu colorkan warna kuning.
So jarang tu tak payah. Tinggalkan dia. Okey, boleh tak? Tom boleh? Kalau kamu tak ada warna ni, semua orang ada ke warna merah dengan warna kuning? Semua orang ada tak? Ada. Ada cikgu. Okey, ada warna merah. Kalau kamu tak ada color, kamu boleh pakai pen merah pun boleh. Pen merah ke magic pen pun boleh. Cuma bila kamu bubuh magic pen tu kat belakang nanti dia tebal, nanti dia akan keluar lah color dia. Pen merah boleh. So kamu tengok kawasan yang padat ni, macam ni. Yang ni adalah Pulau Jawa. Okay, Pulau Jawa ni memang sangat padat lah. Okay, penduduk dia dekat Jakarta saja lebih daripada 10 juta orang. Okay, sebab Indonesia 260 juta, memang sangat padat. Okay, tak apa. Cikgu explain. Sementara cikgu explain tu, kamu dengar, kamu color lah. Yenteng, okay tak Yenteng? Yenteng boleh color? Boleh tak Yenteng? Cikgu Hap boleh ah? Anik boleh? Kamu color dulu yang warna merah tu senang. Yang warna merah tu kamu color dulu. Okay. Angeline boleh? Oh, Boleh cikgu. okay. So kamu color dulu yang merah ni. Okay, merah dekat Malaysia. Kamu tengok semenanjung Malaysia kat tepi ni je, pantai barat. Kamu tarik je satu line. Okay, selatan Thailand. Sebelah bahagian timur tu dekat laut. Lepas tu Bangkok. Yang ni adalah delta Menam Chao Phraya kan. Okay, so yang kat sini ramai penduduk padat. Myanmar kat atas ni. Okay, kawasan Rangoon padat penduduk. Sebelah sini. Area Hanoi. Okay, Vietnam. Kamu perasan tak yang warna merah tu semua kebanyakan dia tepi laut? Kan? Perasan cikgu. Dia tepi laut. Memanglah tepi laut tu kawasan dia lebih rendah. Rendah, lepas tu tanah dia subur. Macam delta, lembah sungai kan dia dekat dengan laut. So kawasan tu subur lah. Bila subur, orang boleh buat pertanian, boleh buat pertempatan, kilang, rumah. Kalau yang warna kuning dengan yang warna putih tu, yang tu kawasan hutan. Kawasan putih tu hutan dengan gunung lah. Kuning ni sederhana. Kalau dah siap color, kamu bagi tahu cikgu lah. Okay. Siapa ada masalah, bagi tahu kat cikgu. Sebab sekarang cikgu tak boleh nak pergi ke Google Meet tu. Kalau cikgu pergi ke Google Meet, nanti slide ni hilang, kamu tak nampak. So, saya tak boleh tengok kamu punya attendance. Ada tak siapa-siapa yang baru masuk? Siapa-siapa yang baru masuk tu, cikgu tak nampak kamu sekarang. Okay, siapa yang baru masuk, kamu buka buku modul muka surat 50. Okay, kamu ambil color merah. Colorkan penduduk padat, petunjuk. Petunjuk tu, penduduk padat warna merah. Penduduk sederhana tu warna kuning. Lepas tu color ikut screen ni. Jangan color ikut buku teks. Sebab buku teks tu dia complicated sikit. Kalau dah habis, kamu bagi tahu kat cikgu. Sofia dah habis tu? Dah cikgu. Sofia dah habis color? Saya dah. Oh, okey. Semua dah habis. Tak apa. Yang belum habis tu, kamu teruskan. Okey. Siapa yang dah habis, kamu tengok nombor 1 tu kan? Cikgu dah tulis nombor 1.
Buku modul kamu tak ada nombor 1 ni. Okey, cikgu tambahkan kat sini. Apa ibu negara nombor 1 tu? Sofia tahu tak apa negara? Ibu negara? Kejap cikgu. Qatar. Ya, Anik apa? Indonesia. Dia Indonesia. Indonesia. Ibu negara Indonesia yang nombor 1 tu. Jakarta. Okey, Anik kata Jakarta. Jakarta. Betul lah. Jakarta. So, siapa dah habis, kamu isikan ibu negara dia. Kamu tulis Jakarta. Yang nombor 2 tu? Nombor 2 apa? Nombor 2 Singapura. Okey, Singapura. Nombor 2 Singapura. Nombor 3 Malaysia. Malaysia. Malaysia Kuala Lumpur. ibu dia Kuala Lumpur. Okey, ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Kamu jangan confuse tau. Satu lagi Putrajaya kan? Putrajaya tu pusat pentadbiran. Dia bukan ibu negara. Ibu negara Kuala Lumpur. Okey, nombor 4 Thailand. Thailand ibu dia Bangkok. Kejap. Ibu negara Bangkok. Okey, atau Bangkok. Nombor 5 Myanmar. Myanmar ibu negara Naypyidaw. 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 Bagus, pandai kamu sebut. Siapa pernah pergi Myanmar? Ada tak? Tak pernah cikgu. Negara-negara di Asia Tenggara ni, Sofia pernah dah melawat negara mana? Thailand. Thailand, Singapura. Singapura, Dengan Indonesia ada? saya tak pernah pergi sana. Pulau Bali ke? Anik pernah pergi? Anik pernah pergi negara mana? Sofia tadi dia dah pergi Bangkok, Thailand dengan Singapura. Anik pergi mana? Dia tak pergi. Tak pernah pergi pun. Oh, kamu belum pernah pergi lagi? Tak apa, nanti kita Belum. pergi. Okey, kita tulis dulu. Nombor 6 tu ibu negara Laos apa? Yang mula dengan huruf V tu. Vientiane. Okey, 7. 7 itu Vietnam. Ibu dia Hanoi. Hanoi. 8 Filipina. Filipina. Ibu negara Manila. Okey, 9 Kemboja. 9 Kemboja. Ibu Phnom Penh. Okey, 10 Brunei. Brunei. Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Last kali Timor Leste. ibu negara dia Dili. Dili. Okey. So Angeline, kamu pernah pergi ke negara mana di Asia Tenggara ni? Angeline pernah melawat mana? Belum lagi. Okey. Kamu rasa-rasa kamu nak pergi melawat negara mana? Agak-agak. Planning. Thailand. Kau nak pergi Vietnam? Kenapa nak pergi Vietnam? Ada something special sana? Ada cikgu. Oh. Nanti kita pergi tengok. Apa ada kat Vietnam yang Angeline nak pergi tu kan? Kishore pernah melawat negara mana Kishore? Kuala Lumpur cikgu. Oh, Kuala Lumpur je. Yang lain tu kamu. Ya. Okey, tak apa. Kuala Lumpur hari-hari pun Kishore pergi. Tak payah naik kapal terbang kan? Free je. Jalan kaki pun sampai. Okey, yang lain tu kamu teruskan tulis dan colour lah. Cikgu tanya-tanya ni sementara nak menunggu kawan yang lain tu. Okey, lagi Tom. Tom pernah melawat negara mana? Cikgu, kamu ada lewat tak? Oh, cikgu ke? Cikgu pernah pergi ke Thailand, pergi Bangkok, Bangkok, Chiang Mai,
Dah naik kereta api sampai ke atas tu, cikgu pergi 10 hari dulu. Lama dah cikgu pergi, 20 tahun lebih dah. Lepas tu cikgu Lama ni cikgu. lama. Lepas tu samalah macam Sofia, pergi Singapura juga. Singapura banyak kali lah cikgu pergi. Thailand tu pergi Hat Yai. Hat Yai pun ada pergi juga. Negara lain belum lagi. Okey, siapa lagi pernah pergi? Siapa lagi kat sini tadi? Ashmina. Yashwina? Negara mana? Thailand, Singapura dan Jakarta. Oh, jauh. Yashwina dah pergi banyak dah. Jakarta macam mana situasi dia? Ramai orang tak Yashwina Jakarta? Tak sangat lah cikgu. Okey, kamu dah pergi 3 negara ni kan? Negara mana yang kamu paling suka? Thailand ke? Jakarta. Oh, Jakarta paling suka? Kenapa? Apa yang special kat situ? Murah, barang murah. Ke tempat menarik? Yashwina, kenapa suka pergi Jakarta? Tak pasti. Yang lain semua dah habis colour ke? Ya cikgu. Semua dah habis colour Okey. Sebelum cikgu tu. Dia macam tempat yang menarik sangat lah. Oh, Jakarta tu banyak tempat menarik ke? Oh. Thailand pun tak secantik tu tak menarik macam Jakarta. Saya tak suka Thailand. Oh, kenapa tak suka Thailand? Kenapa? Tak tahu. Tak faham bahasa. Ataupun orang kat Thailand tu dia not friendly ke apa? Makanan dia mahal. Saya tak suka makanan geram. Oh, kamu tak suka makanan Thailand. Makanan Thailand ni dia manis lah. Manis. Ya cikgu. Manis lepas tu pedas kan? Cili padi banyak. So, pelajar lain, yang lain tu ada tak nak share kamu melawat negara mana? Cikgu paling suka negara apa yang cikgu pernah pergi? Oh, cikgu pernah pergi Thailand dengan Singapura je. Dua tu. Singapura. Dua tu cikgu suka yang mana? Okey, dekat Singapura dia bersih kan? Bersih, transport dia macam cantik lah, efficient. Cost dia mahal. Kalau nak dari segi keselesaan tu cikgu suka Singapura lah. Sebab memang selesa, bagus, cantik kita pergi. Dia macam KL kan, lebih kurang macam Saya KL. pergi Thailand cikgu kalau macam holiday nak pergi beach ke macam tu lah. Kamu pernah pergi beach? Pernah cikgu banyak kali. Dekat Phuket tu ke? Kat Phuket. Okey. Kalau Thailand dekat beach dia memang cantik. Beach dia bersih, semua cantik kan? Tapi kalau dekat certain tempat kat Bangkok tu dia macam crowded sangat. So, cikgu akan kadang-kadang cikgu rasa stres sebab bila travel dekat area tu, lepas tu transport dia kadang-kadang kena naik taksi mahal kan. And then naik train. Saya suka pergi private island je tu. Kalau island dekat Thailand memang cantik. So kamu boleh Google tengok Phuket. PP Island. PP Island. Memang cantik lah. Pulau dia memang superb. Kalau dekat town, dekat Bangkok area, Chiang Mai semua tu dia macam small town. Bukanlah small town. Dia crowded. Okay, so kita rasa macam dekat KL juga. Okay, cikgu boleh tukar slide sekarang? Boleh cikgu. Boleh ya? Okay. So, kita tengok taburan. Yang ni buku teks lah. Buku teks kamu, muka surat 1, 2, 3. So, taburan penduduk di Asia Tenggara ni ada 3 lah. Padat, sederhana, jarang. Okay. So, padat selalunya dekat ibu negara dengan bandar utama lah. Macam Kuala Lumpur, Ipoh kan. Johor Bahru macam tu lah. So, sungai. Kawasan sungai dia penting sebab jalan perhubungan. Delta lembah sungai dia subur. Dekat pantai. Dekat area pantai ni memang padat. So, yang kawasan sederhana padat pula. Siapa boleh terangkan sikit? Sofia boleh? Kawasan yang macam mana? Sederhana padat? Boleh cikgu. Kamu baca yang cikgu tanda tu je. Yang cikgu bulat tu kan? Okay. Purple tu.
kawasan pinggir bandar, kawasan pertanian, Okey. contoh seperti pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai barat Sumatera, Indonesia, pantai Arakan Yoman Myanmar dan pinggir sungai Mekong Vietnam. So yang ni area kawasan sederhana lah. Dia pinggir bandar. Contoh kalau macam kawasan pertanian tu kan, kawasan padi, kawasan kampung nelayan, macam tu lah. So yang ketiga, Jaswina boleh terang sikit kawasan jarang tu. Yang cikgu highlight tu, warna biru warna hijau tu. Jaswina boleh? Kawasan jarang. Cikgu. Jarang tu kawasan mana? Kawasan pedalaman yang mempunyai pergunungan yang terhad. Kawasan pergunungan dan banjaran. Kawasan berpaya dan berhutan tebal. Okey. Itulah pedalaman, gunung, hutan kan. Area-area ni banyak monyet, binatang, gajah semua yang duduk kat area ni. Manusia kurang. Contoh macam pedalaman Sabah, Sarawak, semua tu kan Indonesia, banjaran gunung. Okey. So yang ni adalah buku teks juga. Muka surat 12425. Yang ni fungsi. Maksudnya bandar-bandar ni dia ada fungsinya tau. Dia ada kepentingan. Dia ada function dia bandar. Contoh macam Kuala Lumpur. Adalah kegunaannya Kuala Lumpur ni. Okay. So dia ada 5 dekat Asia Tenggara. 1. Kishore. Boleh bagi tahu yang cikgu highlight tu apa? Kishore? Apa tu? Kishore boleh baca? Kishore okey tak mic kamu? Okey, so fungsi bandar ni ibu negara lah. Yang ni cikgu tak pergi detail lah. Nanti baru bagi tahu kamu. Okey, ibu negara, pusat pentadbiran macam Putrajaya. Yang kedua, pusat perdagangan. Pusat perdagangan ni macam Tesco kan. Tesco pusat perniagaan macam tu lah. Tapi yang ni gedung-gedung besar. Pusat pelancongan macam Bangkok, Jakarta, Manila. Pusat perindustrian. Okey, kawasan kilang. Macam kilang Proton dekat Shah Alam. Lepas tu kawasan perhubungan. Yang ni pusat ni. Cikgu silap pergi tulis ibu pula. Cikgu, kisah tunggak mic dia dah rosak. Oh, mic dia dah rosak. Okey. No problem. Tak apa. Yang ni adalah pusat. Okey, so kamu tengok muka surat 51. Cikgu akan explain kat sini lah. 51. So, fungsi ibu negara dengan pusat pentadbiran tu. So, kamu tulis. Kamu tulis yang cikgu highlight yang warna hijau tu. Kamu tulis, kebanyakan bandar utama adalah ibu negara dan pusat pentadbiran. Contoh, Jakarta, Indonesia. Tulis yang tu je. Yang banyak-banyak tadi tu tak payah. Okey, boleh ikut? Tom boleh ikut tak? Boleh cikgu. Okey. So kamu tulis je. Kebanyakan bandar utama adalah ibu negara dan pusat pentadbiran. Okey, contoh macam Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur juga dia adalah pusat pentadbiran. Sebelum wujudnya Putrajaya, Kuala Lumpur lah jadi pusat pentadbiran. Ada mahkamah kan. Lepas tu ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ada majlis, okey. Majlis tu apa? Masjid daerah, macam tu lah. Ada sekolah, universiti kan. Bangkok, Manila, Jakarta, Singapura semua sama. Dia adalah pusat pentadbiran. Perdana Menteri duduk kat situ, agung semua kan. Ketua negara. Okey, dah habis ke A tu? Pesan dah habis, pesan? Pesan pun macam mic tak ada kan? Belum cikgu. Oh, pesan ada? Ada mic? Ada. Okey, pesan lah tulis kebanyakan bandar tu. Okey, yang kedua tu pusat perdagangan. Kamu tulis pusat perdagangan ni tulis
pusat perniagaan, gedung membeli belah dan aktiviti import ekspor. Yang ni cikgu ringkaskan dari buku teks kamu. Buku teks tu panjang. Okey, maksudnya bandar utama dekat Asia Tenggara ni, okey, contoh yang kamu tengok tadi tu kan. Bandar utama, ya. Aku nak tanya. Hmm. Soalan macam ni dia ada tanya ke dalam exam? Dalam exam dia ada, okey, dia boleh keluar dalam bahagian objektif ataupun soalan struktur. Ke dia tanya macam Tanya macam mana? Sebenarnya soalan ni dia selalunya soalan esei tau. Soalan esei. Bahagian fungsi dia. Cikgu juga esei ke? Geografi memang ada esei. Tapi kamu belum belajar kan sebab tak, geografi memang ada esei. Sejarah pernah buat tak esei? Belum. Pun belum pernah buat. Memang geografi sejarah ada esei. Dia esei dia macam tapi geografi tak pernah cikgu. Yalah geografi sebab bahagian mula-mula tu tak ada esei. Kan kita belajar yang bahagian mula-mula kemahiran geografi tu kan. Nak lakar peta semua yang tu tak ada esei. Ni bahagian ni ada esei. Dia start daripada tajuk Asia Tenggara. Dia macam ayat panjang. Kena buat ayat panjang. Dia akan keluar macam ni lah. Soalan dia macam ni. Jelaskan dengan contoh taburan penduduk berdasarkan fungsi. Kamu nak belajar buat esei ke? Hari ni memang tak sempat lah. Boleh cikgu. Hari ni tak sempat. Nanti yang kalau next time cikgu tolong send boleh tak? Contoh tak jawapan. Contoh esei ya? Boleh. So yang ketiga, pusat pelancongan menjadi daya tarikan pelancong. Melawat panorama bandar. Contoh Bangkok, Thailand. So bandar utama ni dia jadi pelancongan lah. Bandar pelancongan, pusat perdagangan, pusat pentadbiran, pusat perindustrian, macam tu. Maksudnya bandar ni dia ada gunanya, dia ada fungsi, dia ada kepentingan. Terutamanya dalam bidang ekonomi, bidang pelancongan, macam tu. Pusat pendidikan kan dekat universiti. Kamu tulis menjadi daya tarikan pelancong, pelawat, panorama bandar. Contoh Bangkok, Thailand. Last sekali pusat perindustrian. Contohnya sektor sekunder, penting untuk pembangunan ekonomi. Yang warna purple tu kamu tulis. Contohnya Manila. Manila di Filipina, dia sangat terkenal dengan industri memasang kereta. Pemasangan kereta. Macam kita lah. Dekat Shah Alam ada kilang proton kan. Kilang proton ni dia buat kereta proton. Tapi sekarang ni proton bukan 100% yang Malaysia punya kan. Kita dah joint venture dengan negara China. Tapi kilang tu masih berfungsi lah. Masih lagi berfungsi sebagai pusat untuk membuat kereta. Dah siap ke? Anik dah siap? Dah. So kamu boleh faham tak? Maksudnya fungsi bandar ni apa dia punya fungsi dia? Tahu kan? Singapura pun pelancongan juga. Jakarta pun pelancongan juga. Tapi dia ada banyaklah fungsi dia. Macam Kuala Lumpur ada universiti. So pusat pendidikan. Tapi kat sini tak ada lah. Cikgu Hap siap dah? Cikgu Hap pun tak ada mic kan? Yafina siap? Yenteng siap dah Yenteng? Yasmina belum siap. Yenteng siap dah? Hari ni public holiday kita relax-relax je. Sebenarnya public holiday masa PKP ni tak ada pun. Kita hari-hari pun public holiday kan. Kita public holiday pun taklah pergi shopping mana-mana. Duduk rumah je.
Tak apa, nanti kalau tak sempat nanti cikgu snapshot lah masuk dalam tu. Tak. Okey dah. So yang ni kamu boleh tengok buku teks 126, 127. Okey, ada bandar utama kan. Ni Thailand. Thailand ada Bangkok. Malaysia ada Kuala Lumpur. Okey, Indonesia ada Jakarta. Singapura ada Singapura. Singapura ni ada gambar lion tu. Dan Filipina ada Manila. So, ini dah 5 bandar utama dia. Bandar di Asia Tenggara ni ada berpuluh. Tapi dalam buku teks Geografi tingkatan 1, dia fokus 5 ni je. Okay. So, kita tengok. Muka surat 52. Okay, tulis balik yang ni. Okay. Kamu tengok buku teks 122, 123. Sophia's buku teks 122, 123. Kamu tengok Manila dengan Bangkok. Manila dengan Bangkok, apa yang sama? Bangkok dengan Manila dia ibu negara tak? Ya. Okay, so dua-dua ibu negara kan? So persamaan dia kamu tulis ibu negara. Manila dengan Bangkok memang ibu negara lah. Okay, satu lagi, apa sama dia? Dia jadi pusat apa? Negara. Kat sini kan, ni. Nampak tak? Ni Bangkok, kan ibu negara Thailand. Ini Filipina. Ibu negara Filipina. Okay, yang kedua, dia pusat apa ni? Anik pusat apa? Sini pun sama juga. Ni. Yang sama tu, pusat kegiatan ekonomi. Okay. So, yang sama lagi satu, pusat kegiatan ekonomi lah. Dia dekat bawah tu kan. So, dua-dua ni sama. Filipina dengan Bangkok sama. Dia ibu negara, dia pusat ekonomi. Okay, apa yang tak sama? Yang sebelah 3 biji, 3 kotak ni. Bukan 3 kotak, 3 bulatan ni. Filipina dengan Bangkok dia tak sama. Kamu tengok, Filipina, jumlah penduduk dia berapa? Baunya tangkap. Kamu tengok buku surat 127 tu Anik. Manila, Filipina, jumlah penduduk dia berapa? Yang cikgu tunjuk tadi tu. Berapa jumlah penduduk? Kat situ. Okay. Jawapan dia ada kat sini. Penduduk dia 13.1 juta orang kat Filipina. Okay, penduduk dekat Thailand berapa? Dekat Bangkok berapa? 9.44. Okay, Timur Teluk apa? Filipina tu, Ya. Manila kan? Terletak di Teluk, Timur Teluk, Manila. Okay, dia merupakan bandaraya apa? Bandaraya apa? Warna hitam tu. Muka surat 127. Cosmopolitan kan? Bandaraya Cosmopolitan. Cosmopolitan ni maksud dia penduduk dia lebih daripada 10 juta orang. So dia dah 13 juta. So nama dia Cosmopolitan lah. Yang ni adalah piramid bandaraya. Okay, kamu tengok dekat Thailand pula, Bangkok tu, jumlah penduduk dia berapa? Anik kata tadi? 9.44 juta orang. Kamu tahu tak penduduk di Kuala Lumpur berapa orang? Agak-agak kamu penduduk 1.76. berapa? 1.76. Kuala Lumpur 1.76. Ya, betul lah. Sekarang dalam 1.8. 1.8 juta. So, kamu tengok Bangkok 9.4. Dekat Manila 13.1. Beberapa kali ganda Malaysia kan. Jakarta 10. So, sangat ramai penduduk diorang.
padat. Okay. So Bangkok terletak kat mana pula? Sebelah timur apa? Tebing menampau Kelang. Sebelah timur. Kenapa cikgu letak kat sini? Oh, Semenanjung Raya. Okey, betul. Tapi cikgu letak dia adalah berfungsi sebagai pelabuhan. Dia ada banyak kat situ. Cikgu terlupa pula nak letak timur tebing Menam Chao Phraya. Tapi boleh, ni juga fungsi dia. Okey, satu lagi dia dikenali sebagai apa? Nama apa? Yashvina? Venice Timur. Nama dia adalah Venice Timur kan? Okay, so ni adalah beza dia lah. Sebelah kanan dengan kiri beza. Dia terletak di Menam Chao Phraya, yang ni Teluk Manila. Okay, so kamu lengkapkan buih berganda ni. Ini adalah peta item. Dah siap ke tulis? Pesan dah siap? Dah. Lagi. Anik tak siap lagi? Ya. Okey, yang lain ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Cikgu fokus nak habiskan modul ni dulu. Lepas tu habis dah kan? Ada lagi tak? Anik siap? Dah. Sofia dah? Tom pun dah, ha? Kishore pun dah? Okey, dah. Yang ni lah last saya rasa. Last dah yang ni. So, ni muka surat 53. Alamak, cikgu dah tekan. So, kamu tengok. Soalan dia, antara berikut, negara yang manakah mempunyai populasi penduduk paling rendah? Tadi yang mula-mula tu. Paling sikit. Siapa nak nyanyi tu? Negara yang paling penduduk paling rendah apa? Laos ke, Brunei ke, Singapura ke, Timor Leste? Buka surat 123. Brunei. Brunei yang 428,000 kan? Okay, beri Brunei. Timor Leste tu banyak, 1 juta juga. Okay, Singapura 5. Okay, nombor 2. Pantai Barat Sumatera, Pantai Arakan Yoma. Yang ni adalah di Myanmar. Okay, Arakan Yoma, Myanmar. So, taburan penduduk dia adalah padat ke, jarang ke, sederhana ke, sangat jarang. Kamu tengok Sumatera, yang kamu color warna kuning besar tu. Tadi kamu color warna kuning besar tu kan, jarang ke, sederhana? Warna kuning tadi tu. Kamu tengok balik. Anik, padat ke, sederhana ke, jarang? Warna kuning. Yang kamu color warna kuning tadi. Jarang. Warna kuning kamu tanda jarang ke? Tak, yang dalam buku. Sederhana kan? Buku kamu tu, buku modul tu. Okey, nombor 3. Jumlah penduduk melebihi 10.4 juta orang. Terletak di muara sungai. Yang ni kamu tengok buku teks muka surat 126. 126. Bandar apa? Jakarta. Bandar Jakarta. Jakarta, Indonesia. Okey, betul. Yashvina ke jawab? Jakarta, Indonesia. Okey, nombor 4. Pusat Keuangan Antarabangsa Bandar Metropolitan. Muka surat 126. Muka surat 126. 10.4 juta. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, Pusat Keuangan dengan Metropolitan Kuala Lumpur. Jawapan dia di nombor 5. Kegiatan ekonomi utama di Manila. Muka surat 12. Yang ni muka surat 125. Muka surat 125.
pusat perindustrian tu. Nampak tak? Nampak pusat perindustrian? Nampak. Ada Manila kan? Manila terkenal dengan industri pemasangan kenderaan bermotor besi keluli tu. Okay, so ingat Bandar Manila. Contoh macam ni lah soalan exam akan keluar. So perindustrian Manila. Nombor 6. Jumlah penduduk 13.1 juta. Bandaraya Cosmopolitan. Muka surat 127. Manila. Okay, bagus. Manila. Angeline ke jawab? Yes, Angeline. Okay. Nombor 7. Kamu tengok tu gambar apa? Floating market. Bandar, pasar terapung. Okay. Bandaraya mana ada? Bandar terapung ni. Pasar terapung ni. Minggu lepas cikgu dah tunjuk. Vientiane ke, Hanoi ke, Bangkok ke, Phnom Penh? Yang banyak orang jual barang dekat sampan tu. Muka surat 126 tu ada? Phnom Vientiane ke, Hanoi ke, Bangkok ke, Phnom Penh? Yasmina? Kau pernah pergi Bangkok? Apa jawapan dia? Anik, apa jawapan dia? Soalan ni senang je. Anik, apa jawapan dia? Pesan? Ya, cikgu. Apa jawapan dia? Nombor 7? Tu, pasar terapung. Ada di mana? Cari tak jumpa ke buku teks? Bangkok. Ya, Bangkok. Di Bangkok. Okey, jawapan dia C. Ingat, bandar terapung di Bangkok. Okey, nombor 8. Negara manakah di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk paling banyak? Penduduk paling ramai? Vietnam ke, Myanmar ke, Kemboja ke, Indonesia? 260 juta orang. Negara mana? Buka surat. Vietnam. Vietnam salah. Tadi tu muka surat Indonesia. 1, 2, 3 tu. Negara? Siapa jawab Indonesia? Saya di Angeline. Angeline. Okey, bagus. Indonesia. 260 juta orang. Paling ramai. Nombor 9. Apakah persamaan fungsi bandar-bandar utama di Asia Tenggara? Semua bandar ni sama fungsi dia. Pertanian ke, perdagangan ke, ikut pelancongan ke, pentadbiran? Dia menjadi pusat apa? Semua sama. Manila ke, Bangkok ke, Jakarta ke, Singapura ke. Dia sama. Pusat pertanian ke, pusat perdagangan ke, ikut pelancongan ke, pentadbiran? Muka surat 124. Muka surat 124 jawapan dia. Anik, apa jawapan dia? Pusat apa? Pesan pusat apa? Apa jawapan dia? Semua orang tak tahu? Cikgu. Pusat pentadbiran. Ya, pusat pentadbiran. Siapa tu bagi jawapan? Yasmina? Angeline. Angeline bagus. Cari jawapan. Betul, pusat pentadbiran. Muka surat 124 tu. Ibu negara dan pusat pentadbiran. Okey, last nombor 10.
Bandar manakah terkenal dengan pemasangan kereta? Cikgu dah bagi tahu tadi. Pemasangan kereta. Naypyidaw, Bandung, Manila, Dili. Muka surat 125. Jawapan dia 125. Bandar apa? Manila. Ya, Manila. Enggak. Siapa tu? Angeline juga. Jadi, Angeline dengan Anek. Bagus. Bandar Manila. Bandar Manila ni buat pasang kereta macam Shah Alam tu lah. Okey. Siapa betul semua? Semua orang betul semua. Okey, last kali lah. Last, muka surat last dah. Okey, so muka surat 54 ni. Cikgu dah besarkan. cikgu, Ya? ada quiz lah. Oh, kamu nak soalan quiz. Last. Betul. Cikgu dah lupa dah. Okey, yang ni last dah. Yang ni kamu tandakan X boleh tak? Yang P ni kamu pangkangkan dia? Tak nak. Kita tukar P. Kamu tandakan X P ni tak nak Okey, so kita tengok lokasi yang bertanda P. Kamu tukarkan P ke sini? Boleh? P tu kamu tukar ke sini. Yang warna merah yang cikgu bagi ni. So P ni bandar apa? Bandar apa dekat P tu? Muka surat 122. Bandar apa? Anik? Cepat, habis ni kita nak buat quiz dah. P merah tu. Ya, betul kan? Filipina, bandar apa? Filipina. Ibu negara. Manila. P terletak di timur Teluk Manila. So kamu tulis P Manila. P tu Manila lah. So lokasi dia terletak di timur Teluk Manila. Okey, tulis terletak di timur Teluk Manila. Manila lah P tu. Q tu bandar apa? Bangkok. Malaysia. Oh, Q. So Bangkok dia terletak di mana? Sebelah timur apa? Tebing. Bukan surat 126 tu. Sebelah timur tebing apa? Bukan surat 126. Bangkok. Tadi Angeline dah jawab. Menam Chao Phraya. Ya, betul. Okey. Q terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya. Okey, terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya. Last kali R tu. R tu samalah, tak ubah. R pun muka surat 126 juga. Jakarta, Indonesia. Kamu tengok. Jakarta, Indonesia. Dia terletak di mana? Terletak di muara sungai apa? Di timur di Pulau Jawa. Ya, bagus. Angeline bagus. Terletak di muara sungai Tejiliwung, Pulau Jawa. Okey. So tadi kamu dah bagi tahu kan nama bandar tu senang je lah. Sebenarnya B ni dulu baru A. Dia kena bagi tahu dulu. Soalan ni dia dah tertukar, terbalik. Sepatutnya soalan A, soalan namakan bandar ni duduk atas. Lokasi tu duduk bawah. So kamu boleh tahulah. Okey. Cikgu. So Angeline, boleh kamu share screen ke? Okey, cikgu. Siapa boleh share screen? Angeline, try. Kamu share screen, lepas tu kamu cuba jawab. Boleh, Angeline? Boleh, cikgu. Okey. So dia sepatutnya macam ni lah. Dia keluar macam ni kan? Macam tu. So nanti apa?
Angeline akan mainkan game ni. Kamu tunjuk. Okay, so yang baru masuk. Sekejap. Yang baru masuk balik. Boleh nampak? Yasmina, Paisan. Okay, boleh nampak. Kamu dah share screen, cikgu nampak. Okay, kamu start lah. Klik start tu, Angeline. Okay. Kishore boleh nampak? Kishore boleh nampak tak? Yang Angeline tu. Okay, Angeline dah letak. Pelajar lain kamu pun boleh main juga. Lepas tu kamu boleh snapshot. Jadi kamu tunjuk kat cikgu. Okay, Angeline, Vian Tien. Manila. Bangkok kat mana? Bangkok. Okey, Bangkok betul. Phnom Penh betul. Bandar Seri Begawan betul. Okey, Vientiane betul. Tadi kamu dah tersalah kan letak di Vietnam. Okey, Vientiane betul di Laos, Hanoi, Kemboja, ni di Vietnam. Yang Pidau, Myanmar betul. Okey, Jakarta. Anik. Anik masuk balik. Kamu klik. Anik dapat tak lagi? Link apa ni quiz dapat? Dah. Dia baru masuk ni. Okey, cikgu letak balik. Kamu. Okey, Kuala Lumpur betul. Jakarta betul. Yang lain kamu boleh klik dan kamu boleh buat kat handphone kamu. Sekarang ni cikgu tengah tengok Angeline buat. Yang Pidau betul, Bangkok. Anik okey tak? Yep. Tengah hantar. Kamu tengah buat ke? Tak lambat. Kamu tak dapat? Kamu Dapat. ni, cikgu hantar lagi sekali tak dapat. So kamu try tengok, lepas tu kamu snapshot. Cikgu dah. Angeline dah? Cikgu dah. Nai, betul. Yasmina boleh nampak yang Anik punya tu? Boleh, Okey. cikgu boleh. Angeline pun boleh nampak. Okey, kita bagi Anik try buat. Nanti yang lain pun boleh buat. Paisan boleh buat ke? Okey, Indonesia. Di Vietnam Dah siap. Yasmina dah siap. Kamu screenshot tengok Yasmina. Kamu tak boleh share screen pula hari ni. Kenapa? Handphone kamu rosak ke? Bukan cikgu. Dia punya laptop kena tunggu lama. Oh, loading tu slow. Anik, loading pun slow juga kamu. Kemboja salah. Anik, Kemboja tu bukan. Salah Salah. Ya. Ini Singapura. Singapura yang ada bintang banyak tu. Vietnam pun salah. Ini Timor Leste. Yang tu bukan. Vietnam pun salah. Siapa boleh tolong Anik? Kau bagi tahu kat dia. Vietnam tak ingat bintang tu. Vietnam ada bintang. Ni Timor Leste itu kat Kemboja.
Angelin bagi tahu dekat Anik. Dia dah salah dah. Satu bintang. Mudah. Bintang tu kat Myanmar. Satu bintang. Timor Leste. Thailand. Betul. Okay. Okay. Try Samit. Oh, tak boleh. Betul. Nanti Anik buat lagi sekali. Angelin dengan Yasmina cek tengok betul tak? Boleh. Banyak bintang. Okey, pandai dah. Ingat. Biasa. Anik dah pandai dah. Kamu dah tahu mana negara-negara kan. Myanmar kat mana, Naypyidaw kat mana, Manila kat mana. Objektif kita tercapai lah. Pesan semua pun betul kan tadi kan? Okey, bagus. Kishore pun betul. Kishore tak boleh cakap hari ni. Line handphone dia tak ni. Dia punya mic. Mic ada rosak. Okay. So all the best. Thank you very much.